Oleh itu, tiada yang dapat melindungi manusia dari gangguan manusia lain selain darinya. Manusia ternyata amat lemah, tidak mampu mengenal musuhnya dan tidak mengetahui bagaimana musuhnya menyerang. Manusia tidak mengenal bagaimana teknik serangan yang akan dihadapi oleh mereka dalam hidup, dan manusia tidak mengetahui bagaimana serangan itu boleh masuk dan berlaku. Manusia tidak tahu di mana titik kelemahan mereka sendiri. Apa yang sepatutnya kita perolehi daripada surah ini? Yang pertama, pernyataan permulaan dengan kata qul menggambarkan perlunya diiklankan dan disebarkan, bukan hanya untuk diri sendiri. Banyak mesej yang perlu kita iklankan untuk manusia. Mesej-mesej ini tidak boleh disimpan untuk diri kita sahaja. Islam tidak mengajar kita menjadi personal dan individu. Islam bukan hanya ajaran untuk diri sendiri sahaja, tetapi ia adalah hak semua manusia untuk memahami dan menerimanya. Jika manusia tidak memahami dan mengetahui Islam, maka tanggungjawab kita untuk mengiklankannya. Qul. Yang kedua, hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari gangguan sebenar pada manusia. Allah bukan hanya sekadar ilah, bahkan ia adalah Rabb dan Malik. Ketiga-tiga sifat hebat ini hanya ada pada Allah sahaja dan tidak boleh menduakannya dengan yang lain. Dia mencipta dan pengurus manusia. Dia pemilik dan raja manusia. Dialah juga yang patutnya menjadi puncak pengabdian manusia. Ketiga sifat tersebut cukup untuk menjadikan manusia ini lemah dan memerlukan Allah sebagai tempat isti'azah dan berlindung. Masih adakah manusia-manusia yang enggan berteduh dan berlindung kepadanya? Memang ada, iaitu mereka yang tidak mengenal apa itu kata-kata Rabb, Malik dan Ilah. Yang ketiga, masalah besar manusia ialah was-was, iaitu ragu, tiada kata putus dan tidak tetap dalam sesuatu pegangan. Inilah masalah yang ada pada manusia. Masalah ini tidak ada pada komputer dan robot, kerana kedua-duanya tidak mempunyai perasaan dan sanubari. Sifat ini tidak ada pada semua makhluk yang tidak berhati dan tidak beremosi. Oleh kerana hati manusia adalah raja, maka mereka dengan mudah dikawal oleh hatinya. Walaupun tubuh badan manusia itu besar dan hebat, namun hatinya juga yang dapat mengawalnya. Sebenarnya, manusia itu terlalu remeh dan kecil. Pengganggu manusia mengenal dan memahami hal tersebut. Oleh itu, Adam dan Hawa telah termakan buah yang terlarang melalui gangguan hati dan was-was. Kita juga akan jatuh tergelincir kerana tarikan hati. Kita akan lari dari pegangan yang benar kerana ingin menjaga hati orang lain. Alangkah hebatnya serangan keraguan hati. Apakah manusia tidak sedar? Manusia boleh menjadi murtad juga dengan sebab pesongan hati. Wal-iyazubillah. Yang keempat, adakah pengganggu hati ini benar berani? Tidak, malah mereka amat takut. Mereka takut bila kita mula mengingati Allah dan kembali kepadanya. Lantas, mereka akan lari. Tapi, tatkala kita lalai, ingkar, futur, yakni lemah, dan ingin jauh dari kebaikan,
maka ketika itu, si pengganggu itu akan datang kembali. Ia tidak berani jika kita dekat kepada Allah. Tetapi, jika kita mula menjauhi Allah, ia akan berani. Ia datang dan pergi kerana dia adalah Al-Khannas, yakni yang datang dan pergi, menghilangkan diri bersembunyi. Yang kelima, akhirnya, siapakah sebenarnya pengganggu manusia yang jahat ini? Dia bukan makhluk yang tidak kelihatan, tetapi musuh yang paling besar, dan penjahat ini adalah dari kalangan manusia sendiri. Manusialah pengganggu nombor wahid, yakni satu, yang Allah letakkan di dalam ayat ini. Memang, jin dan hantu yang tidak kelihatan itu juga adalah pengganggu manusia. Tetapi pengganggu yang lebih jahat dan diberikan nama oleh Allah untuk surah ini adalah manusia. Surah ini bernama An-Nas dan bukannya bernama Al-Jin. Kita yang membaca surah ini akan mula berhati-hati dengan manusia yang akan menipu kita dari kebenaran. Selain itu, manusia juga yang akan menggoda kita dengan melabel, meneriak, melobi, mengugut, membujuk rayu dengan air mata dan pelbagai cara lagi untuk memujuk dan mengganggu serta menjadikan hati kita was-was. Jaga-jaga. Tidak ada yang mampu menghalang kita dari gangguan ini, semua melainkan Rabbul Nas,